Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada semua murid-murid tahun 6, baik Ustaz buat video untuk menerangkan tentang apa yang kita pelajari hari ini supaya murid-murid lagi jelas, okey, dan juga faham. Okey, hari ini kita belajar dua perkara, okey, dua perkara. Yang pertama, okey, baik, sebelum tu Ustaz nak awak buka fail PDF yang Ustaz bagi tadi, okey, fail PDF. Baik, yang pertama kita nak belajar berkenaan dengan hukum-hukum bahasa ataupun qawaid al-lughawiyah. Muka surat yang pertama, tengok muka surat yang pertama dalam file PDF tu. Okey, kita belajar 4 benda ini. Okey, qawaid al-lughawiyah ada 4 benda. Pertama alilan qamariyah, yang kedua alilan syamsiah, yang ketiga harakat qasirah dan yang keempat harakat tawilah. Okey, pertama alilan qamariyah. Baik, alif lam qamariyah maksudnya mana-mana perkataan yang dimulai dengan alif lam, okey, perkataan yang dimulai dengan alif lam, kemudian pada huruf ketiga, maksudnya contoh, kita ambil contoh perkataan al-qamaru. Okey, al-qamaru, okey, dia dimulai dengan huruf alif lam, kemudian huruf ketiga ialah huruf qaf. Okey, pada huruf qaf tu dia tidak ada apa-apa tanda, maksudnya tanda ni ialah tanda sukun ke tanda syaddah, tak ada, dia ada baris atas. Okey, baik. Yang kedua, kalau kita baca dia bunyi al. Okey, bunyi al-qamaru. Okey, contoh kedua al-qafzu. Contoh ketiga al-hablu. Contoh keempat al-jullatu. Okey, mana-mana perkataan kalau awak sebut mana-mana perkataan yang dimulai dengan alif lam, kalau kita baca dia bunyi al, maka dia hukum alif lam qamariyah. Baik, yang kedua alif lam syamsiah. Okey, alif lam syamsiah ni mana-mana perkataan yang dimulai dengan alif lam, okey, perkataan tu mesti dimulai dengan alif lam, kemudian selepas huruf lam, maksudnya huruf ketiga, selepas huruf lam, huruf ketiga ni lah. Okey, contoh perkataan asyamsu, kita ambil perkataan asyamsu. Huruf ketiga dia adalah huruf shim. Baik, pada huruf shim ni dia ada tanda syaddah. Ada tanda syaddah. Okey, contoh perkataan kedua Ustaz bagi tu an-najmu. An-najmu alif lam nun. Okey, pada huruf nun ada tanda syaddah. Okey, contoh ketiga at-tatabu'u. Huruf ketiga dia huruf ta, alif lam ta. Okey, pada huruf ta tu ada tanda syaddah. Okey, baik. Okey, kalau jumpa mana-mana perkataan dimulai dengan alif lam, kemudian pada huruf ketiga dia, maksudnya huruf selepas lam tu ada tanda syaddah, maka dia hukum alif lam syamsiah. Dan bila kita sebut atau baca dia tak bunyi al, dia terus bunyi huruf ketiga. Okey, okey. Baik, yang ketiga harakat qasirah. Okey, harakat qasirah ni mana-mana perkataan yang bila kita baca kadar bacaannya pendek. Contohnya syaklun ataupun qausu quzaha, mahattatun ataupun firqatul mursyidati. Maksudnya senang gini je. Mana-mana perkataan yang tak ada huruf mat. Huruf mat ni maksudnya huruf panjang. Ada 3. Huruf mat ada 3, huruf alif, waw dan ya. Kalau perkataan tak ada huruf mat, huruf alif ke, huruf waw ke, huruf ya, okey, maka perkataan ini tergolong dalam hukum harakat qasirah. Okey, hukum harakat qasirah. Kita baca dia pendek je. Syaklun, qausu quzaha, mahattatun. Contoh lain mithlu. Perkataan mithlu tu, kalau kita sebut mithlu, kita baca dia pendek je. Maka dia harakat qasirah. Baik, harakat tawilah pula, perkataan yang mengandungi kadar bacaan panjang. Maknanya perkataan dia ada huruf mat, sama ada huruf alif, waw ataupun ya. Contohnya perkataan sibaqu. Okey, dia ada huruf mat alif. Ataupun mustatilu. Okey, ataupun taburu. Ada huruf mat waw situ. Okey, jadi Ustaz harap awak faham. Baik, muka surat yang kedua ni Ustaz bagi awak latihan supaya Ustaz nak tengok awak faham ke tak apa yang kita pelajari berkenaan dengan hukum-hukum bahasa tu. Okey, awak baca petikan, okey, aqra'u, baca, summa amla'u, kemudian isikan tempat kosong bawah tu. Baik, baca petikan yang Ustaz bagi ni, dhahabtu ma'abi ila ma'radil hasubi, sampailah habis, sampai hamlatil ibhami. Kemudian dalam petikan ni cari dua perkataan yang mengandungi hukum harakat qasirah. Maksudnya dua perkataan yang kadar bacaannya pendek, dua perkataan yang mengandungi
hukum harakat tawilah, maksudnya dua perkataan yang hukum bacaannya, kadar bacaannya panjang. Dua perkataan yang mengandungi hukum alif lam qamariyah, maksudnya alif lam qamariyah yang Ustaz terangkan tadi. Dan yang ketujuh tu, cari satu perkataan yang mengandungi hukum alif lam syamsiyah. Okey, cari kesemua jawapan ni dalam petikan ni, petikan yang Ustaz bagi ni lah. Okey, baik. Okey, sekarang kita pergi yang kedua. Okey, yang kedua kita belajar berkenaan dengan al-adadu at-tartibiyyu lil muzakkar wa lil muannas. Maksudnya bilangan secara tertib untuk muzakkar dan muannas. Okey, bilangan. Okey, sebelum ni kita dah belajar dah bilangan pertama sehingga ke 10. Okey, hari ni kita nak belajar bilangan ke 11 sehingga ke 19. Okey, jadi buka buku teks muka surat 96. Di situ ada semualah. Okey, awak baca je. Baik, jadi Ustaz ringkaskan apa yang ada pada muka surat 96 tu dalam jadual di bawah ni yang Ustaz bagi pada muka surat 3 ni. Okey, ada dua bahagian. Satu, al-adadu at-tartibiyyu lil muzakkar, bilangan secara tertib untuk lelaki. Yang kedua, al-adadu at-tartibiyyu lil muannas, bilangan secara tertib untuk muannas, untuk perempuan. Okey, kita tengok contoh yang ke-11. Bilangan ke-11. Kalau ke-11 lelaki, al-hadi asyara. Al-hadi asyara ni maksudnya ke-11. Ke-11. Okey, itu muzakkar. Kalau muannas dia al-hadiyata asyrata. Al-hadiyata asyrata. Dua-dua perkataan tu dia tambah huruf ta marbutah je. Okey? Tambah ta marbutah saja. Baik, contoh yang kedua, yang ke-12. Ke-12 kalau muzakkar al-thani asyara. Al-thani asyara maksudnya ke-12. Okey, ke-12 untuk muzakkar. Kalau muannas dia senang je. Awak tambah je ta marbutah, dia akan jadi al-thaniyata asyrata. Ustaz ulang, al-thaniyata asyrata. Okey, baik. Jadi yang selebihnya tu awak isikanlah. Okey, isikan jawapan betul tu. Awak isikan ajalah. Okey, tambah ta marbutah je. Okey. Ustaz bagi satu lagi contoh. Al-thalitha asyara ke-13 muzakkar. Kalau muannas dia al-thalithata asyrata. Baik. Baik, okey, muka surat yang keempat. Okey, file PDF ni. Okey, Ustaz nak awak buat latihan dalam buku teks muka surat 106. Okey, buat latihan ni, ada dua latihan, pertama dan kedua. Okey, Ustaz terangkan soalan pertama. Okey, soalan pertama, al-kitabu dalam kurungan ke-14, ala tawilati dalam kurungan ke-17. Okey, maksudnya buku di atas meja ... Okey, baik. Okey, jadi tempat kosong yang pertama ni 14, awak kena carilah ke-14 untuk muzakkar ke muannas. Baik, nak tahu nak guna muzakkar muannas, kena tengok perkataan sebelum dia. Perkataan sebelum dia al-kitabu. Al-kitabu tu muzakkar ke muannas. Baru kita boleh nak tentukanlah nak guna yang ke-14 tu muzakkar ataupun muannas. Sama juga yang kedua tu, yang ke-17 tu. Okey, yang ke-17 tu, ke-17 nak guna muzakkar ke muannas, kita tengok perkataan sebelumnya at-tawilati. At-tawilati tu muzakkar ke muannas. Dia ada ta marbutah tu. Jadi dia muannas. Jadi kita kena guna ke-17 muannas. 14 tadi tu muzakkar. Okey. Jadi soalan kedua tu Ustaz harap awak dapat jawab dengan betul. Senang je. Senang saja. Okey. Jawab soalan Ustaz dan pastikan hantar, bukan hantar, maksudnya siapkan sebelum hari Ahad ni. Dan jangan lupa tuliskan nama dalam grup WhatsApp. Itu saja. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.